Kit Siang salahkan Sheraton dan Musa Aman punca Covid. Mazli kemuka usul gantung urusan kerajaan. Percakaran politik, akhirnya Sultan Selangor bersuara. Nak jadi Perdana Menteri semula, pemimpin DAP hentam Mahathir. Penasihat DAP Lim Kit Siang menuding jari kepada mantan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman sebagai punca mengapa berlakunya gelombang ketiga pandemik COVID-19 ketika ini. Saya akan katakan, jika ada sesiapa di Sabah yang perlu bertanggungjawab terhadap gelombang ketiga wabak ini, orang tersebut adalah Musa Aman, kata Ahli Parlimen Iskandar Puteri dalam blognya. Kit Siang juga mendakwa keadaan Sabah yang mundur dan dihantui pelbagai isu selama Musa menjadi Ketua Menteri lebih 15 tahun. Musa telah meneruskan dasar yang menyebabkan Sabah, negeri terkaya dengan hasil sumber di Malaysia, kekal sebagai negeri termiskin dalam negara, baik dari segi kadar kemiskinan dan juga pembangunan infrastruktur di negeri tersebut, sehingga berlakunya insiden di mana pelajar dari PITAS, Viviana Mosibin, meluangkan masa selama 24 jam di atas pokok untuk mendapatkan sambungan internet, katanya lagi. Menurut Kit Siang, dalam tempoh selama 15 tahun, beliau menjadi Ketua Menteri, Musa mempunyai lebih daripada cukup masa untuk memenuhi janji PRU tahun 1994 yang dibuat oleh UMNO Sabah untuk sebuah Sabah baru. Apa yang telah dilakukan oleh Musa untuk memenuhi janji ini, walaupun tahun 2000 telah pun datang dan pergi? Fakta yang menyedihkan sehingga hari ini, kadar sifar kemiskinan di Sabah ini kekal sebagai satu angan-angan kosong, memandangkan Sabah masih lagi tergolong dalam negeri yang termiskin dalam negara, katanya. Jelas Kit Siang, peningkatan jangkitan COVID-19 yang lebih daripada 19 kali ganda dan peningkatan kadar kematian lebih daripada 8 kali ganda dalam tempoh kurang daripada 2 bulan sungguh mengejutkan. Ini terutamanya memandangkan semasa negara kita mula melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac, jumlah kes terkumpul dalam negara hanya berada pada tahap 790 kes dan 2 kematian. Adakah Musa bersetuju bahawa perkara ini adalah satu akibat tindakan politik tidak bertanggungjawab yang menghampiri perbuatan kecuaian jenayah? Walaupun Sabah kini menjadi pusat penularan utama gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia, Selangor, negeri kedua, mencatatkan 3,357 jangkitan dan 25 kematian. Perdana Menteri dan Jemaah Menteri terus sibuk dengan perebutan kuasa. Mereka tidak menyalurkan semua sumber yang ada untuk membantu usaha memerangi COVID-19 di Sabah, ujarnya. Sambung Kit Siang, punca krisis COVID-19 adalah bermula dari langkah Sheraton pada Februari sehingga tumpangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Saya telah katakan sebelum ini dan saya berpegang dengan pendapat saya yang punca krisis COVID-19 di Malaysia ini adalah langkah Sheraton pada bulan Februari lepas yang telah menumbangkan Pakatan Harapan. Ini juga sekaligus menyebabkan berlakunya gelombang kedua dan ketiga wabak COVID-19 sehingga mencatatkan 21,363 jangkitan dan mengorbankan 190 nyawa di seluruh negara setakat ini, katanya. Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik mengemukakan satu usul kepada Dewan Rakyat agar menggantung sementara urusan kerajaan bagi memberi laluan kepada usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Dalam satu usul 2 muka suratnya, bekas menteri itu berkata usul itu diberikan setelah usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri tidak mendapat tempat di Dewan Rakyat. Sebagai ahli parlimen telah menghantar satu usul di bawah Peraturan 90/2 iaitu satu usul untuk menggantung sementara kuat kuasa Peraturan 15/1 dan beberapa peraturan-peraturan mesyuarat lain yang berkaitan supaya Perdana Menteri tidak lagi boleh menghalang amarah rakyat dengan berselindung di sebalik teknikal undang-undang. Melalui usul ini saya telah meminta agar Dewan Rakyat membuat keputusan agar urusan kerajaan ditangguhkan sementara dan usul undi tidak percaya yang dibawa YB Langkawi dibaca dan diputuskan terlebih dahulu, katanya. Menurut Mazli, usul itu dikemukakan 15 Oktober lalu. Tambah beliau, usul itu bukan untuk menambah rumit kemelut politik sedia ada di saat rakyat sedang berdepan bencana, namun ia hakikatnya untuk menamatkan kemelut politik negara. Bekas Menteri Pendidikan itu beralasan usul yang dibawanya itu bagi menghalang Kerajaan Perikatan Nasional untuk menolak sebarang usul undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu sebarang usul yang melibatkan ketidakpercayaan Dewan terhadap Perdana Menteri akan diketepikan.
Perdana Menteri akan menggunakan senjata ampuhnya, iaitu Peraturan Mesyuarat 15/1 yang menyatakan bahawa urusan kerajaan, apa-apa urusan yang dikehendaki oleh kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain, tegas Mazli lagi. Untuk rekod, 5 ahli parlimen Parti Pejuang Tanah Air diketuai Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan usul tidak percaya terhadap Muhyiddin bagi dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat. Ini tidak termasuk satu usul daripada Ahli Parlimen Parti Amanah Negara yang berbuat demikian pada Jumaat lalu. Sultan Selangor menzahirkan kebimbangan baginda berhubung kemelut politik negara yang dilihat tiada berkesudahan sehingga menimbulkan keresahan rakyat. Titah baginda, rakyat telah mula bosan dan meluat dengan segala tindak tanduk ahli politik yang sentiasa dilihat bercakaran dan bertelingkah dalam merebut kuasa pemerintahan negara. Baginda juga duka cita kerana kebanyakan ahli-ahli politik seolah-olah tidak mempedulikan langsung masalah dan kesusahan rakyat yang terkesan akibat gejala wabak COVID-19 dan ditambah pula dengan kedudukan ekonomi rakyat yang amat terjejas. Ahli-ahli politik seharusnya bertanggungjawab di dalam memastikan penderitaan rakyat ini sentiasa menjadi keutamaan ketika melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka. Kesusahan dan penderitaan rakyat di dalam kehidupan seharian perlu segera ditangani dan diselesaikan dengan mengambil pendekatan yang drastik dan efektif. Titah baginda yang mengambil maklum dan menyokong penuh kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah baru-baru ini. Dalam kenyataan itu, Yang di-Pertuan Agong menasihati ahli-ahli politik untuk bermuasabah agar negara ini tidak sekali lagi diheret ke kancah politik yang tidak menentu. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat ancaman wabak COVID-19. Oleh yang demikian, Sultan Selangor mahu semua pihak terutama ahli-ahli politik di negara ini sentiasa bekerjasama tanpa mengira pendirian parti masing-masing dan sentiasa fokus di dalam membantu rakyat dan negara dalam menangani penyebaran wabak COVID-19 dan membina semula ekonomi negara yang teruk terjejas. Ram Kapal Singh menyuarakan kritikan pedas terhadap Dr. Mahathir Mohamad berhubung cadangan agar bekas Perdana Menteri itu kembali mengetuai pentadbiran negara untuk kali ketiga. Tanpa berlapik, anggota Parlimen Bukit Gelugur itu menyalahkan tindakan-tindakan Mahathir di masa lalu sebagai punca keadaan semasa negara dan menyuarakan kekesalannya kerana pernah bekerja dengannya di bawah Pakatan Harapan. Saya menyesal bekerja dengan anda. Andalah sebab mengapa negara ini dalam keadaan seperti ini sekarang. Andalah sebab mengapa negara ini perlukan pembaharuan. Dan hari ini anda kata anda nak selamatkan negara. Anda adalah orang terakhir yang mampu melakukannya, katanya dalam kenyataan. Ram Kapal mengulas cadangan Parti Pejuang Tanah Air yang diasaskan Mahathir agar Mahathir menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sehingga PRU15. Menyampaikan keputusan Jawatankuasa Penaja Pejuang di Facebook, Setiausaha Politik Mahathir Abu Bakar Yahya berkata, kami ahli Jawatankuasa Penaja Parti Pejuang telah pun memutuskan dengan sebulat suara bahawa Tun M sebagai calon Perdana Menteri bagi menggantikan Perdana Menteri yang ada sementara menunggu pilihan raya umum ke-15 jika negara mahu diselamatkan. Selepas keruntuhan pentadbiran Pakatan Harapan Mac lalu, gabungan itu mendakwa ia mempunyai jumlah kerusi parlimen yang cukup untuk kembali menubuhkan kerajaan. Bagaimanapun, keputusan itu tidak dapat dicapai berhubung siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Di tengah-tengah kebuntuan antara Mahathir dan Presiden PKR Anwar Ibrahim, DAP dan Amanah menyuarakan sokongan terhadap cadangan agar bekas pengerusi bersatu itu sekali lagi mengetuai kerajaan. DAP dan Amanah juga kemudiannya menyokong cadangan Mahathir agar Presiden Warisan Syafiee Abdal menjadi calon Perdana Menteri. Cadangan itu ditolak Anwar. Dalam kenyataan, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng yang menggesa Muhyiddin untuk fokus dalam usaha menangani wabak COVID-19 berbanding kemelut dalam Perikatan Nasional memilih untuk menghindari isu berkenaan pendirian DAP. Saya diminta oleh media untuk memberi komen tentang pendirian DAP mengenai perkembangan politik semasa berikutan perpecahan Perikatan Nasional dan parti-parti komponen kerana tidak berpuas hati dengan kelemahan Perdana Menteri dalam menangani krisis kesihatan COVID-19. Namun tidak ada keperluan untuk menyatakan atau mengulangi pendirian parti ketika orang awam mendambakan kerajaan yang bertanggungjawab kepada kepentingan negara dan rakyat bukannya hanya untuk survival individu dan politik mereka sendiri, katanya. Dalam pada itu, Ram Kapal membangkitkan bagaimana Mahathir meletakkan jawatan pada awal tahun ini tanpa berbincang dengan pimpinan Pakatan Harapan serta janjinya agar Anwar menggantikannya. Dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dia kata ini kerana dia dikatakan tidak lagi ada majoriti pada masa itu. Dia tidak peduli untuk berunding dengan kerajaannya atau kabinetnya. Dia buat mengikut caranya sendiri.
Kini dia nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Sebagai warga Malaysia, saya bertanya pada diri sendiri, adakah tiada orang lain? Adakah kita akan lantik orang sama yang berjanji kepada negara yang dia akan serahkan baton kepada Anwar, tetapi hari ini memberitahu kita dia tidak sesuai untuk negara? Mengapa beritahu kami jika anda pada masa itu fikir dia Anwar sesuai untuk raih undi? Soalnya lagi, ram kapal juga membangkitkan tindakan lampau Mahathir, terutama ketika pertama kali menjadi Perdana Menteri, termasuklah penangkapan pengkritik kerajaan. Dia juga berkata Mahathir menjanjikan sejumlah pembaharuan sebelum PRU14, tetapi kemudian berkata janji itu dibuat ketika dia tidak menjangka akan menang. Dulu saya percayakannya. Hari ini dia benar-benar mahukan kerajaan tanpa Anwar dan ia membangkitkan persoalan, mengapa anda berbohong pada masa lalu dengan menjanjikan jawatan Perdana Menteri kepadanya? Saya hormat apa yang anda lakukan pada masa lalu. Anda musnahkan sistem kehakiman, penjarakan ramai orang kerana mereka menentang anda. Masih ingat Akta Keselamatan Dalam Negeri? Katanya lagi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.